Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri mendengar ataupun menghayati kisah-kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan kerana video sebelum ini yaitu berkenaan dengan kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik mendapat sambutan yang baik daripada netizen. Jadi hari ini kita akan beralih kepada kisah-kisah yang baru yaitu berkenaan dengan kisah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Siapakah beliau dan apakah yang telah dilakukan oleh beliau sehingga beliau mendapat gelaran radhiyallahu anhu. Jadi tanpa basa-basi lagi, jom kita teruskan dengan kisah beliau. Seorang pemuda bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi merupakan salah seorang daripada ribuan orang yang keluar menuju ke Tan'im yang terletak di luar kota Mekah. Demikian itu adalah perintah para pemimpin Quraisy bagi menyaksikan kematian Khubayb bin Adi, yaitu seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ditawan. Sa'id mengambil kedudukan paling hadapan setelah berusaha keras membelah kesesakan orang ramai yang berduyun-duyun berarah ke Tan'im. Sa'id berdiri sebaris dengan pemimpin Quraisy seperti Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah dan pemimpin lainnya yang memimpin perarakan itu. Sa'id dapat melihat dengan jelas sang tawanan terikat pada sebatang tiang yang berbentuk salib. Orang ramai yang ada di situ tidak hanya menonton sahaja, pemuda, wanita dan kanak-kanak saling berebut-rebut turut mahu menyakiti tawanan yang sedang terikat itu. Mereka mahu Khubayb segera menemui kematiannya. Mereka mahu membalas dendam atas kematian orang Quraisy dalam perang Badar. Sa'id bin Amir memerhatikan sahaja tindakan ganas orang ramai itu. Dia juga dapat melihat raut wajah Khubayb yang tenang, tiada tanda-tanda ketakutan. Dalam keadaan yang hiruk pikuk, Sa'id bin Amir mendengar dengan jelas Khubayb bersuara. Kata Khubayb, "Jika kalian mahu, izinkanlah aku solat 2 rakaat sebelum kematianku." Sa'id terus memerhati dengan penuh minat betapa seorang yang sedang berdiri di hadapan pintu kematiannya sedikit pun tidak terusik dengan situasi tersebut. Khubayb berdiri tenang sambil menghadap ke arah Mekah, lalu menyempurnakan solatnya dengan tertib dan santun, tidak dilambat-lambatkan dan tidak pula tergesa-gesa. Selesai solat, Khubayb menoleh ke arah para pemimpin Quraisy dan berkata, "Demi Allah, kalau aku tidak bimbang kamu semua beranggapan aku memanjangkan solat kerana takut akan kematian, nescaya aku akan memperbanyakkan rakaat solatku." Sa'id melihat tubuh Khubayb dikelar-kelar oleh kaumnya, bahkan ada yang bertindak lebih kejam daripada itu lagi. Langsung tidak ada peri kemanusiaan. Khubayb tidak boleh berbuat apa-apa selain menahan kesakitan yang hebat akibat dihiris-hiris oleh sekumpulan manusia berhati binatang itu. Ada yang bertanya, "Maukah engkau jika Muhammad menggantikan tapanmu dan engkau selamat?" Khubayb menjawab sedang darah mengalir deras dari tubuhnya, "Demi Allah, aku tidak akan mahu hidup dengan aman dan tentram dengan keluarga dan anak-anakku sedang Muhammad ditusuk dengan duri kecil." Kemarahan orang Quraisy makin menggila. "Bunuh dia, bunuh dia!" Semua yang berlaku itu tidak terlepas daripada perhatian Sa'id. Sa'id melihat Khubayb mengadah pandangannya ke langit. Sa'id mendengar Khubayb berseru, "Ya Allah, balaslah perbuatan mereka dan binasalah mereka semua, dan jangan engkau biarkan seorang pun terlepas." Sejurus kemudian tubuh Khubayb pun terkulai. Napasnya sudah berhenti. Tidak ada seorang pun dapat menghitung jumlah kesan, tetakan, pedang dan tusukan panah di seluruh tubuhnya. Kaum Quraisy kembali semula ke Mekah dengan rasa puas hati. Mereka sudah melepaskan dendam dan kemarahan yang ditanggung selama ini. Jadi kematian Khubayb di tiang salib dilupakan begitu saja. Tidak ada siapapun yang mahu mengenangnya. Namun tidak bagi Sa'id bin Amir. Dia tidak dapat melupakan kejadian tragis yang menimpa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khubayb. Hingga terbawa-bawa dalam tidurnya, terbayang-bayang di ruang mata
Susuk tubuh yang tidak bermaya disiksa dengan kejam. Malah dia bagai ternampak-nampak Khubayb sedang solat dengan tenang. Ketiga orang ramai yang mengelilingnya bertampik-tampik kemarahan. Said juga bagai mendengar-dengar doa terakhir Khubayb sebelum menghembuskan nafas dan dijemput kematian. Bagi Said, doa itu adalah doa kecelakaan bagi kaum Quraisy. Tanpa sedar, bangkit kebimbangan dalam hatinya kalau dia disambar petir atau ada ketulan batu jatuh dari langit lalu menghempapnya. Apa yang dilalui oleh Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu semakin lama semakin meninggalkan kesan mendalam kepada Said. Tidak pernah dia berasa begitu. Said terpanggil untuk berfikir dan merenung akan segala yang telah disaksikannya. Yang menimpa Khubayb, banyak perkara yang dipelajarinya daripada Khubayb. Daripada apa yang ditujukan oleh Khubayb yang sanggup mati di tiang salib, bahwa kehidupan yang sejati adalah berpijak di atas akidah, kemudian pertahankan akidah tersebut walaupun terpaksa berkorban nyawa. Demikian juga dengan iman. Keimanan yang kental boleh menghasilkan keajaiban dan perkara yang ganjil. Said belajar tentang kesetiaan dan cinta. Muhammad memiliki pengikut yang sangat setia dan mencintainya dengan kecintaan yang luar biasa. Bukan sembarangan orang jika orang itu dikasihi dan disayangi oleh orang lain yang bukan kaum kerabatnya dengan sedemikian rupa, seperti yang mana telah ditunjukkan oleh Khubayb. Benarkah Muhammad itu seorang nabi yang mendapat pertolongan dari langit? Beberapa ketika Said bin Amir asyik melayan bisikan suara batinnya itu, hinggalah Allah SWT membuka hati Said, lalu terpancarlah sinar hidayahnya ke dalam hati yang sudah bersedia menerima petunjuk itu. Said berdiri di tengah-tengah orang ramai dan mengumumkan dirinya berkecuali daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh Quraisy. Dia juga menyatakan kebebasannya daripada berhala-berhala sembahan kaumnya itu. Dia mahu memeluk agama Islam.